صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan Allah untuk kami. Kul am wa antum bi khair. Ucapan raya orang Arab. Moga setiap tahun kalian berada dalam keadaan yang elok. Jadi alhamdulillah, kita diberikan nikmat kelapangan masa dan nikmat hidayah untuk berada dalam majlis ilmu. Sebab tu nikmat hidayah ni satu nikmat berterusan yang perlu diminta. Kena minta. Hari ni kita dapat hidayah, besok pagi belum tentu. Kalau besok pagi kita beriman, petang keesokan harinya belum tentu. Sebab tu hadis bahawa hidayah itu bertukar ganti dengan kekufuran sangat banyak. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Satu. Kemudian Allah sendiri ajak pula dalam Quran nak bagi tahu bahawa iman ini boleh dibolak-balikkan mengikut kehendak Allah. Allah ajak kita berdoa, Rabbana, panggil aku Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Tengok tuan, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas engkau memberi hidayah kepada kami. Sebab tu Nabi sebut akhir zaman paling banyak kalian tengok ialah di pagi dia beriman, petang tu dia menjadi fasik dan kufur.
Petang dia beriman, pagi esok tiba-tiba dia jadi fasik dan kufur. Bertukar ganti kehidupan dia di antara berpagi dalam keadaan iman, petang dia jadi kafir, kemudian esok pagi dalam keadaan kafir, petang tu pula dia jadi muslim kembali. Kalau mati dengan husnul khatimah, alhamdulillah. Tapi kalau mati dalam keadaan Allah benci kita, Allah murka kita, su'ul khatimah wal a'yadzu billah. Saya baru ni start kuliah, sekolah pun buka lambat sikit. Ada seorang pelajar saya dah bawa selalu. Sekolah mana? Rahsia. Saya ada 3 buah sekolah. Bukan saya ada, saya mengajak di 3 buah sekolah. Budak ni pelajar yang paling saya sayang antara 3 buah sekolah. Dengan cerdik dia, dengan rajin dia, rajin mengulang Quran. Quran habis dah, umur baru 17. Pandai, dalam akademik pun pandai. Saya selalu bawa 2 bulan je saya tinggal dia, dengan satu sebab. Tak pi tanya khabar, tak pi tengok dia. Rosak sampai tahap kena buang sekolah, hanya sebab berkawan dengan seorang budak liar di luar. Seorang kawan je. Kita bila dengar dia kena buang ni, maksudnya kes mesti berat. Bila pergi selidik dengan kawan-kawan di sekolah, sampai ke tahap ayat ketum, sampai ke tahap duduk sebilik dengan perempuan, Allahu a'lam, terlanjur ke belum, dahsyat. Saya terduduk tak boleh pergi kuliah. Budak tu kita datang bertahun, pergi merata, kuliah merata, cukup faham lah dengan Islam ni, cukup faham. Tapi bila tinggal saatnya, ini bahaya yang saya belajar. Tak boleh tinggal maksudnya. Dan hidayah ni hak Allah. 50 tahun dia dalam keadaan yang elok, Nabi bagi hadis. Ada orang dalam hidup dia, daripada dia kecil dibesarkan oleh ibu ayah yang beriman, yang soleh, sampai tua bagus. Dengan soleh dia, dengan wara', dengan alim dia. Nabi kata sebelum dia mati, setahun 2 sebelum dia mati, dia buat kerja ahli neraka, fayadkhulun nar, kemudian ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Ini soal hidayah, sangat kita takut. Ada kumpulan macam ni Nabi sebut. Dan ada di kalangan umatku, Nabi kata sepanjang hidup dia, semua orang kata hang ni Tuhan tak ampun dah dengan dosa hang ni. Setahun 2 sebelum ajal dia sampai, dia bertaubat dengan Allah, ubah kehidupan dia. Nabi kata akhirnya dia masuk syurga. Ini soal hidayah. Sebab tu hidayah ni kena selalu minta dengan Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, hak ni nikmat hidayah. Allah bimbing hati kita, Allah pelorong, bagi seronok hati kita pergi majlis ilmu. Seronok, bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu sejam. Allah yang bagi. Bila Allah bagi, kita ucap alhamdulillah, supaya Allah bagi lagi, akan datang nikmat tersebut. Hati yang suka, tenang, selesa dengan perkara yang berkaitan dengan iman, dan bukan hati yang suka dan tenang dengan perkara-perkara kefasikan. Jadi malam ni alhamdulillah kita sambung bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pun masuk awal lah ni. Kalau tunggu Syawal,
pakai tak habis lah apa nama ni, rumah terbuka. Saya punya undangan undangan Sabtu ni ada 3 rumah terbuka, siap buat kad lagi. Jemputan rumah terbuka Aidilfitri. Buat kad bagilah ni. Tu dia punya dahsyat. Buat kemah. Orang punya dahsyat sambut Aidilfitri. Puasa tengah mana wallahu a'lam. Habis puasa, habis Ramadan, kita pakat pi raya, pakat pi semayang raya. Dalam khutbah kita mesti dengar hadis ni. Ataupun Jumaat. Hari tu raya hari apa? Raya tak ingat lah. Ahad lah. Raya hari Ahad, Jumaat tu kita dengar dia bercakap lagi tentang kesan puasa. Hadis ni mesti ada. Man shama Ramadan thumma atba'a sittan. Orang tahu dah. Dengar hadis tu, orang mengaji dia tahu dah makna apa. Tuan-tuan ramai ni, tuan-tuan perempuan ramai yang tahu. Sebut hadis ni dia tahu dah. Hadis tu pasal apa? Man shama Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal kana lahu ka shaumid dahr. Habis Ramadan ramai ustaz-ustaz yang ulang, dalam khutbah raya pun dah disebut dah. Benda apa? Nabi kata, siapa yang puasa Ramadan, siapa yang menghabis dan melengkapkan puasa Ramadan, itu huraian ulama. Man shama Ramadan, siapa yang melengkapkan puasa Ramadan 30 hari, thumma atba'a sittan min Syawal, kemudian sambung 6 hari pula dalam bulan Syawal, kana lahu ka shaumid dahr, dia dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Hari tu nak habis Ramadan pun susah. Ada yang duk kira hari nak habis Ramadan. Lagi dekat renih kuih lebak, lagi 7 hari, lagi selesa. Hati dia selesa dengan nak habis Ramadan. Yang tu tak payah orang paksa. Masing-masing tahu. Dia tak ada pengukur. Masing-masing tahu. Saya tahu keadaan saya, tuan-tuan tahu keadaan tuan. 5 hari dia tengok, nak dekat raya, dia lagi seronok. Seronok dalam otak dia duk sebut sebab boleh makan balik, sebab berasa segar balik bila habis Ramadan. Padahal orang-orang yang beriman, yang hati mereka khusyuk beribadah dalam Ramadan, luar daripada Ramadan ni tak berasa dah suasana dan ruh ibadat seperti mana dalam Ramadan. Orang yang beribadat dia boleh rasa benda tu, boleh rasa lain sama sekali. Habis je petang Ramadan terus tak rasa dah, rasa berbeza. Dalam Ramadan ni pegang Quran seronok dah. Dalam Ramadan buh RM2 berasa seronok, berasa tenang lain. Bila habis Ramadan tak rasa dah, suasana tu tak boleh rasa dah. Ini perbezaan ni kena cari. Allah tak bagi kat semua orang. Setengah-setengah orang yang Tuhan bagi, yang betul-betul mencari kemanisan beribadat. Dia boleh beza bagaimana melimpahnya rahmat Allah dalam Ramadan dan di luar Ramadan, lain Ramadan. Bila dalam Ramadan kita berasa keadaan susah, tiba-tiba Nabi kata pula, siapa yang habis Ramadan sambung 6 pula. Nak habis Ramadan hari tu pun jenuh, Nabi nak suruh sambung 6 pula dah. Kalau Nabi sebut 2 tak apa juga. Dah tu pula sebut lepas Ramadan. Kenapa Nabi sebut selepas Ramadan? Bulan lain banyak lagi selain daripada Syawal.